إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Kita baca qunut nazilah dah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Kita baca lambat-lambat dah. Allah sekali lagi. Allahumma binuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya azim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirahmatinya. Alhamdulillah, tidak ada lafaz yang terlebih agung untuk kita ucapkan, untuk kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada Tuhan yang layaknya disembah melainkan Dia. Tuhan tempat kita meminta pertolongan, tempat kita merayu, kita meminta segala-gala kesenangan, kesusahan, kepayahan dan kesulitan datang daripadanya. Dengan keizinannya, limpah rahmat daripadanya, kita kembali sehari lagi bernafas di muka bumi Allah, meneruskan kehidupan dengan amanah yang diberikan. Seterusnya sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu untuk sama-sama kita mentadabbur Al-Quran, bermutalaah, bermurajaah, bermuzakarah dalam ilmu tafsir. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk surah baru.
sambungan daripada surah An-Nisa, sambung terus surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah yang dinamakan surah hidangan. Juzuk 6. Juzuk 6. Dimulakan dengan surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah diikuti dengan surah Ali Imran. Kemudian diikuti dengan An-Nisa. Dan disambung dengan surah Al-Maidah. Di antara surah-surah yang Nabi bawa dalam solat tahajud. Surah-surah ni lah yang Nabi bawa dalam solat tahajud. Bukan Nabi tebuk ayat, ambil 10, ambil 5. Tapi Nabi ambil dari Bismillah ke Bismillah, Bismillah ke Bismillah. Yang kata Nabi solat tahajud dia 6 juzuk dia baca ayat. Solat tahajud 6 juzuk. Kita kalau 6 muka surat pun saya ingat lumpuh. Lumpuh tak? Tak teringat. Okey, baik, kita kembali kepada surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah bermaksud hidangan. Di dalam susunan Al-Quran, surah Al-Maidah kedudukan yang kelima. Kedudukan yang kelima dalam Al-Quran mempunyai 120 ayat diwahyukan atau diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Surah ni surah yang dibangsakan Madani. Ini Madani. Okey. Surah yang dibangsakan Madani kerana dia diturunkan di Madinah. Dia diturunkan di Madinah. Kecuali ayat yang ketiga diturunkan di Mekah. Tak apa, nanti kita bincang. Siapa ayat ketiga terasing? 1, 2 diturunkan di Madinah. 1, 2. Dia ada 120 ayat. Dan surah Al-Maidah ini kenapa diletakkan nama hidangan? Dia ada cerita pasal hidangan. Dia akan cerita. Pasal yang meletakkan nama surah ni Jibril alaihissalam. Bila habis satu surah turun, Rasulullah dan Jibril akan berbincang tentang nak meletakkan nama surah. Kemudian Jibril akan bagi cadangan, ambil intipati perkataan yang paling istimewa dalam surah tu. Apa? Okey, dalam surah Maidah ni Jibril pilih ambil Maidah. Walaupun masa awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut kita bubuhlah surah ni nama Uqud. Sebab pada ayat pertama dia ada sebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Tapi Jibril kata dia ada satu kalimah paling istimewa dan cerita dia istimewa. Maidah, hidangan. Jadi Rasulullah pun bersetuju dengan cadangan Jibril lantas meletakkan surah ini dengan nama surah Al-Maidah. Kalau puan-puan jumpa surah nama Uqud, benar. Pada awalnya Nabi nak letak dia nama Uqud. Kemudian Jibril mencadangkan yang terbaik, lalu diletaklah nama Al-Maidah. Okey, meraihkan dia kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi walas syahrul harama walal hadi walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kita berhenti dekat ayat kedua daripada surah Al-Maidah. InsyaAllah ta'ala
sedikit perbincangan kita tentang tafsiran. Tafsir dulu, lepas tu baru kita tadabur. Nah, memang selalu kita buat macam tu lah. Tadabur tu apa? Tafsir tu apa? Beza nak. Tafsir yang kita baca, makna di sebelah dia tu. Makna dalam bahasa Melayu. Itu dipanggil tafsir. Tadabur, kefahaman. Dalil akli, otak kita nak terima apa yang dikehendaki oleh ayat. Itu tadabur. Tafsir, semua orang boleh baca tafsir. Tapi tadabur, kena belajar. Kita tak boleh suka-suka saja mentadabur ayat Al-Quran. Baik tafsirnya. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian kamu. Uqud tu maksud perjanjian. Dihalalkan bagi kamu binatang ternakan kecuali yang dibacakan kepada kamu. Padahal kamu tidak menghalalkan buruan di waktu kamu berihram. Sesungguhnya Allah Maha menghukum apa yang ia kehendaki. Kalau kita baca tafsir, itu tafsir. Memang kita tak faham. No? Kita tak faham. Walaupun dia dalam bahasa kita. Bukan bahasa Arab. Tadi surah, ayat tu dalam bahasa Arab. Diterjemahkan, ditafsirkan di dalam bahasa kita. Itu yang kata kita punya otak, kita ada hak berfikir. Hak dia tak sampai. Takat mana yang dia tulis, takat tu je yang kita boleh ambil faham. Dan kemudian baca, tak faham. Sekali lagi, tak faham. Sekali lagi, tak faham. Baik. Kita cerita dulu latar belakang surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini dibahagikan kepada dua kumpulan. Dua bahagian. Dua bahagian. Bahagian pertama, ayat 1 sehingga ayat 66. Ayat 1 hingga ayat 66 menceritakan tentang syirik amali. Tulis dulu, sekali lagi saya cerita apa dia syirik amali. Menceritakan tentang syirik amali. Bahagian kedua, ayat 67 sehingga ayat 120, terakhirlah. Dia nak membincangkan tentang syirik i'tiqadi. Syirik i'tiqad. Syirik i'tiqad. Okey, apa dia syirik amali ni? Syirik amali ni dia tak buat syirik, tapi dia pandai-pandai buat hukum. Dia tak buat benda syirik, tapi dia suka-suka buat hukum. Ini haram, tak boleh makan. Ini boleh. Dia suka-suka aja. Dia ataupun boleh kita letakkan nama kufur nikmat. Syirik amali ni dipanggil juga dengan nama kufur nikmat. Syirik i'tiqad ni yang selalu kita baca, yang selalu kita cerita. Yang menuhankan lain daripada Allah. Yang bergantung kepada makhluk. Yang bergantung kepada manusia. Yang bergantung kepada batu. Yang bergantung kepada ubat. Yang bergantung kepada gaji. Yang bergantung kepada harta. Itu dinamakan syirik i'tiqad. Syirik i'tiqad. Sementara syirik amali tadi ni, dia bergantung kepada akal dia. Dia menggunakan akal. Menggunakan hukum akal tanpa berlandaskan syariat. Itu juga syirik. Tapi dinamakan syirik amali. Okey, baik. Apa beza surah Al-Ma'idah berbanding dengan surah yang terdepan daripada dia? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Baik. Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menekankan cerita tentang orang-orang Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah. Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Banyak Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah tentang golongan Yahudi. Kemudian dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menekankan, menceritakan secara terang tentang golongan Nasrani. Surah Ali Imran yang cerita Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa tu. Dan surah Ali Imran. Yang ketiga surah An-Nisa kita baru selesai. Paling banyak kita cerita pasal siapa? Munafik. Memanglah surah perempuan. Tapi dia banyak paling cerita pasal sifat, sikap orang munafik. Dan kemudian surah Al-Ma'idah ni dia nak cerita apa? Surah Al-Ma'idah ni mengumpulkan
tiga golongan ni. Dalam Al-Ma'idah adanya cerita pasal Yahudi, dalam Al-Ma'idah ada cerita Nasrani, dalam Al-Ma'idah ada cerita munafik. Allah Ta'ala kumpulkan tiga golongan ni, diletakkan dalam Al-Ma'idah. Maka sesuailah nama dia hidangan. Dia dihidangkan dengan berbagai-bagai golongan, nak bagi Nabi betul-betul kenal puak-puak ni. Dan surah Al-Ma'idah ini diturunkan selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Nabi dah pindah ke Madinah. Nabi patah balik, Nabi buat umrah. Nabi disekat di Hudaibiyah. Nabi tak jadi buat. Dia halang Nabi. Di antara isi perjanjian Hudaibiyah, hang kena balik, tahun ni hang tak boleh buat. Umrah kami tak benarkan. Kalau nak buat, mai tahun depan. Baru kami bagi masuk. Lepas tu, lepas Nabi balik, turun ayat ni. Ada Allah Ta'ala cerita, masuk pergi buat umrah, buat macam mana. Allah Ta'ala cerita. Allah tu maha pengasih. Dia mahu tahu. Macam kita, hantar anak kita pergi mengaji jauh. Kita akan bagi nasihat kat dia ni. Asap macam-macam. Jaga diri, jaga duit, jaga kain baju, jaga kasut, jaga timba sabun. Kita akan beritahu. Allah ni yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia pesan macam tu dekat Rasulullah. Insya-Allah kita cuba baca. Kita cuba tadabbur bersama-sama. Di antara pesanan-pesanan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ada dalam surah Al-Ma'idah ini. Jadi surah ni kalau nak ikut taklah panjang sangat. Berbanding dengan surah An-Nisa 177, berbanding dengan surah Al-Baqarah 286, lagi panjang kan. Dia ada 120. Tapi dari satu ayat ke satu ayat panjang-panjang. Panjang-panjang. Kalau kita tengok ayat pertama dengan ayat kedua pun dah cukup panjang. Kan? Dia mengandungi perbincangan Allah Subhanahu Wa Taala tentang 3 jenis golongan ni. Itu yang jadi panjang dia tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Ingat ayat Al-Quran kalau dimulai turun dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat tu memang turun di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas turun di Mekah. Beza dia. Kalau Allah panggil nas, ya ayuhan nas, turun di Mekah. Dia panggil nas, dia panggil semua umat manusia. Tapi kalau turun di Madinah, Allah akan panggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pasal apa? Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, semua orang yang ikut Nabi hijrah ke Madinah dan orang yang menyantuni Nabi di bumi Madinah, semua orang tu beriman. Maka Allah Ta'ala khususkan untuk orang-orang yang telah beriman. Bukan orang kafir. Jadi ayat ni Allah panggil kita. Kita beriman tak? Ya. Kita di kalangan manusia yang beriman. Maknanya dia beriman yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Baik, itulah orang beriman. Mengaku tak? Ya, kita mengaku kita di kalangan orang-orang yang beriman. Cuma kita malu mengaku kita di kalangan orang-orang yang soleh. Orang soleh ni orang solehin, orang yang baik-baik. Nak mengaku baik ni rasa macam syok sendiri. Kan? Pasal rasa tak baik mana pun. No? Allah tu sayang kat kita kan, dia tutup ayat kita lah. Kita tak baik kan? Biar rasa tak baik. Kita usaha nak buat baik. Jangan duk perasan baik, dia tak akan buat baik dah. Orang yang perasan baik ni, dia akan kata, aku tak apa dah. Mati hari ni pun aku tak kisah dah. Surga dah tempat aku orang baik. Tapi, bila kita selalu tak yakin dengan kebaikan diri kita,
Aku ni banyak lagi yang tak cukup. Banyak lagi yang perlu aku kena buat. Banyak lagi perkara yang perlu aku perbaiki. Hati masih lagi hitam. Baik. Bila Allah panggil dekat kita, kita ambil cakna, ambil perhatian, ambil syahadan. Apa yang Allah nak kata ni? Aufu bil uqud. Yang Rasulullah suruh nama surah ni surah Uqud. Aufu bil uqud. Aufu ni sempurnakanlah perjanjian-perjanjian kamu. Baik, perjanjian ni perjanjian apa? Kita ni, hidup kita ada perjanjian dengan Allah. Yang kita tidak sedari, kita telah pun membuat janji dengan Allah di alam rahim mak kita ketika mana janin berusia 4 bulan. Kita ada perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Pertama, kita nak taat pada Allah. Perjanjian ketaatan. Bolehlah tulis sikit. Perjanjian kita iaitu perjanjian seseorang mukmin dengan Tuhannya. Apa dia? Nak buat ketaatan. Ketaatan ni apa? Mengerjakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu perjanjian kita. Yang hari ni, kita sedang berusaha menunaikan janji tersebut. Betul tak? Usaha. Hari-hari aku ni punyalah nak buat baik. Kadang-kadang, kebaikan kita itu disalahartikan. Terus aku tobat tak baik dah ngahang. Kita ni punya nak buat baik. Mengikut seruan daripada Rasulullah. Jaga. Ikut kehendak. Ikut rentak. Kalau kata bahasa dulu kata, tatang macam minyak yang penuh punya nak buat baik. Kadang-kadang dengan manusia. Itu perjanjian. Pertama perjanjian dengan Allah. Mudah pada bicara. Tapi perjanjian dengan manusia. Terkadang punya nak buat baik dengan orang. Orang tak hargai kebaikan yang kita buat. Menyebabkan kita khianat pada perjanjian. Perjanjian pertama dengan Allah. Allah ni maha pengasih. Kita pun tahu. Kita usaha je. Usaha sebaik mungkin. Macam kita duk berusaha nak bagi khusuk semayang tu lah. Hari-hari usaha kan. Hari-hari punya usaha. Bukan hari ni saja, esok dah. Dah, subuh tadi dah usaha. Zuhur lagi usaha pula. Asar lagi usaha. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang boleh, kadang tak boleh. Punya usaha nak buat baik. Macam tu juga dengan bacaan Al-Quran. Kadang boleh time tu, kadang tak boleh waktu ni. Kadang tinggal 2 hari. Lamanya tinggal dia. Rasa rindu dengan Al-Quran. Patah balik main. Quran ni kadang-kadang kita baca lancar, kadang-kadang awaklah sangkut sangat ni. Itu hubungan kita ataupun perjanjian kita dengan Allah. Kita nak beriman sungguh-sungguh dengan Allah, nak taat apa yang dia suruh, nak tinggal apa yang dia larang. Perjanjian pertama. Perjanjian kedua kita dengan makhluk. Allah Ta'ala kata tunaikan perjanjian kamu dengan makhluk. Baik, apa dia perjanjian kita sama-sama kita ni? Sebarang jenis kemungkaran, tegak. Itu perjanjian dengan makhluk. Jangan tengok saja punya pasal apa lah, kubur masing-masing. Perjanjian kita dengan makhluk, amar ma'ruf nahi mungkar. Memang kita akan dibenci bila selalu sangat tegur orang. Ini mulut laser sungguh Laser, pasal dia suka kata depan-depan, yang tu tak elok kan? Menegur yang baik di belakang. Menegur secara rahsia. Orang kata tegur pelan-pelan. Sebab manusia itu bersifat keras. Bersifat keras. Kalau hang lagi keras, maka patah dia. Ini perjanjian dengan manusia. Lepas tu, dalam menunaikan kedua-dua perjanjian antara hablum minallah wa hablum minan nas. Perjanjian kita dengan manusia, jiran. Kita ada pula adab berjiran. Kan saya bagi tahu jiran ni yang ada di sekeliling rumah kita 40 biji itu jiran.
Dalam 40 tu ada seorang aku tak bercakap dengan dia. Awam tak cakap dengan dia. Aku kadang dekat dia. Adalah yang dia madang satu-satu benda tu. Sah tak sah lagi perjanjian tu. Tu yang kata Allah Ta'ala, kata tak tunai lagi perjanjian ni. Tunaikan perjanjian. Kalau kamu mengaku kamu beriman. Kemudian Allah Ta'ala letak lagi. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Bahimah. Bahimah ini binatang ternakan yang bersifat jinak. Okey, bahimah. Bukan nama orang. Sat lagi tengok nama cantik, nama bahimah, sedap pun nama anak. Bahimah ialah nama binatang ternakan yang jinak. Contoh binatang ternakan yang jinak yang uhillat, yang halal dimakan dagingnya. Kambing, lembu, kerbau, ayam, itik, kucing. Dia binatang ternakan tidak halal. Tidak halal. Yang yang dihalalkan makan dagingnya. Itu nama bahimah. Harimau bukan binatang ternakan. Dia bukan binatang ternakan, tapi dia binatang disebut dia sebagai wahsi. Buas. Binatang buas. Baik. Ada tak binatang liar yang halal dimakan dagingnya? Ada tak? Ada. Kijang. Kan? Kijang boleh makan tak? Boleh. Rusa boleh makan tak? Rusa dengan kijang serupa tak? Sepupu. Tak tak? Sepupu. Kan? Rusa dengan kijang sepupu. Macam ayam dengan burung. Mereka adik-beradik lah. Muka nak serupa. Rupanya pak lain, mak lain. Sepusat sepusin, mak pak asing-asing. Rusa dengan kijang. Okey, saya nak tanya. Gajah boleh makan tak? Gajah boleh makan tak? Jenuh nak makan dia sebelah tangan dia pun. 6 hari makan tak habis. Kalau lalu boleh makan. Kalau lalu. Orang tu kaya lah, paling kaya lah. Dia buat kenuri. Kenuri apa? Kenuri gajah. Orang pakat pergi nak makan gajah. Okey, dari segi hukum, gajah boleh makan. Sebab dia makan rumput. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Okey, itu bahimah. Okey, bahimah binatang ternakan yang jinak. Kemudian disebut lagi bahimatul an'am. An'am ni apa? Binatang yang ada 4 kaki. Baik, anjing ada 4 kaki. Ada. Babi ada 4 kaki. Ada. Ternakan tak mereka? Diternak. Betul tak? Kita yang tak ternak tapi dia ternakkan tak? Ternak. Berkandang-kandang. Tapi dia bukan uhil. Dia hurim. Diharamkan. Yang ni dia abang. Dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternakan yang jinak. Al-an'am yang mempunyai 4 kaki. Yang jinak yang mempunyai 4 kaki. Anjing jinak tak? Jinak. Kenapa haram? Dia makan bangkai. Dia makan bangkai. Begitu juga kucing. Dia makan bangkai. Kemudian dia bertaring. Lagi satu, dia membunuh mangsa dengan cengkaman kuku. Tengok kambing punya kuku, lembu punya kuku. Tengok ada tak? Ada kuku? Ada. Kuku sampai meletup-letup, tuk-tak. Tapi tumpui. Tumpui. Dia tak berupaya nak koyak mangsa. Dan bahimatul an'am ini binatang ternakan yang jinak berkaki 4
yang makan tumbuh-tumbuhan. Faham kan? Itulah tadabbur. Bahimatul an'am ni pengertian dia binatang yang jinak, binatang ternakan yang jinak berkaki 4 yang makan tumbuh-tumbuhan. Kerbau makan chopstick. Kerbau makan apa? Kerbau order chicken chop. Dia makan rumput tu hari-hari. Pergilah tengok di padang regut, lembu. Kok lah kita lintas dia nak bawa, aku tak larat lah dia nak makan rumput ni. Hang makan hari ni nasi lemak, esok nasi biryani, lusa nasi lembu ni. Sat nasi putih, sat nasi minyak, nasi hujan panas, kala-kala tu. Aku orang bagi sejenis ni je. Tak, dia tak mumuk kat tuan dia. Dah Allah Ta'ala bagi. Fikrah dia makan tu saja. Sebab dia nak menghasilkan vitamin di dalam isi dia, dalam daging dia untuk diberi pada manusia. Untuk diberi. Dia makan benda yang berzat. Kita ni kalau orang boleh sembelih bagi makan, aku tak tahu lah. Racun. Ada darah pun. Manis, tinggi, kecil. Ada kecil-kecil manis. Ada darah tinggi. Mata pun dekat nak buta, gigi pun luruh habis. Buah pinggang rosak, jantung sakit, tersumbat sana, sumbat. Memang tak boleh pakai apa pun. Kalaulah kita ni binatang ternakan yang boleh dimakan. Sebab makannya haru biru. Tapi kita tengok. Allah tu punya maha kuasa. Dia jadikan binatang-binatang ternakan ni makan sejenis. Makan sejenis tu je. Lepas tu dia bagi pula. Uhillat lakum. Aku halalkan. Aku halalkan bagi hampa. Hampa makanlah binatang-binatang yang aku halalkan. Illa. Ada istisna di situ. Illa ni dipanggil adat istisna. Adat istisna. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Ma yutla alaikum. Kecuali apa yang dibacakan kepada kamu. Apalah yang dibacakan? Makna dia syarat. Ada syarat yang aku bacakan dalam kamu. Baca kat mana? Dalam Al-Quran. Apa boleh makan ayam? Tapi dengan syarat. Sembelih elok-elok itu yang dibacakan. Sembelih elok-elok. Baca bismillah. Dengan nama Allah. Sembelih dia. Jangan zalimi dia. Begitu juga dengan bahimatul an'am yang lain. Boleh tangkap. Boleh sembelih. Dengan sempurna menggunakan nama Allah. Itu orang. Amrih dia. Sampai kepada tempoh-tempoh dia. Katakan Iblis kata. Illa mayutla. Yang mana yang aku bacakan pada kamu. Kalau kata. Kambing mati kena gigit anjing. Mati. Boleh makan? Tak boleh. Sayang, anjing gigit tangan kaki. Potong kaki, buang. Badan takkan tak boleh makan. Tak boleh. Sebab dia mati bukan dengan disembelih. Bukan dengan disembelih. Dia kata, illa mayutla. Apa yang aku bagi ke hampa. Apa yang aku baca ke hampa. Hampa baca. Baca dulu buat binatang. Bukan sembarangan boleh tangkap kepak makan. Tak boleh. Okey, lembu halal dimakan dagingnya. Tapi kalau orang yang bukan Islam sembelih, boleh makan? Tak boleh. Tadi cerita halal. Tapi dia ada bacaan lain pula. Ada syarat-syarat lain. Itu dia kata, illa mayutla. Kecuali beberapa syarat yang aku turunkan. Turunkan di mana? Turunkan dalam Al-Quran. Hampa kena mengaji bagi habis-habis. Ada syarat-syarat yang boleh. Ada yang tak boleh. Walaupun binatang bahimatul an'am tu halal dah nampak. Kambing kot. Kena langgar dengan kereta, mati. Tuan dia tengok sayangnya kambing ni punya besar. Bapak kambing mati dilanggar kereta. Tuan dia kata tak sabar kenapa? Kau orang tahu. Kita panggang buat kambing golek, panggil orang main makan. Mereka kalau dengar ada kambing golek, beratok dari rumah kenduri sampai atas jalan. Nak makan kambing golek ni. Rupa-rupanya
Dia kena langgar dengan kereta mati. Halal dah lagi tu. Nah, itu jadi tak halal. Sebab tu saya kata dia ada istisna. Dia ada pengecualian. Ikut syarat-syarat dia, hangpa bolehlah makan. Walaupun ayam tu dikecil, 2 kaki saja. Tadi kata Al-An'am 4 kaki. Ayam 2 kaki, itik 2 kaki. Boleh makan? Boleh. Tapi kalau hang pulas dia macam tu, dapat ayam periuk pulas. Mampus. Boleh makan? Tak boleh. Sebab dia bukan buat kerana Allah, atas nama Allah. Okay, orang buat dulu, orang buat persembahan. Sembelih elok. Panggil orang Islam sembelih. Tapi binatang tu untuk puja. Dia beri hidangan untuk jin. Orang-orang syirik akan buat di antara puja-puja syaitan, mereka akan guna kepala binatang. Kepala binatang atau darah binatang. Andainya niat untuk pujaan, walaupun daging itu daging halal, disembelih oleh orang Islam, jadi haram. Jadi haram. Itu yang dia kata, illa ma yutla alaikum. Kemudian dia sambung, ghaira muhillis sayd. Padahal dia kata, kamu tidak menghalalkan sayd, tidak menghalalkan buruan. Baik, di waktu kamu wa antum hurum, dalam keadaan kamu berihram. Tak boleh makan daging. Haram balik dah. Tak boleh makan lagi daging kalau kamu dalam keadaan ihram, kamu pergi berburu, sayd. Kamu pergi berburu. Kita dalam ihram kan, antara pantang larang ihram, memburu binatang yang halal dimakan dagingnya. Betul? Kan pantang larang ihram ada 13 pantang larang. Untuk lelaki pakai sesuatu di atas kepala, memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memakai pakaian bercantum, memburu binatang. Memburu binatang. Baik. Katalah ni zaman kita senang. Kita tak payah pergi hambat binatang. Kita pergi beli 1 kilo, 2 kilo. Boleh tak? Kalau kita dalam ihram, boleh tak kita makan daging? Boleh. Kita boleh makan. Sebab daging tu bukan kita yang buru, bukan kita yang sembelih. Kita boleh makan daging. Tapi yang tak boleh di sini, yang dia kata ghairu muhilli sayd, bukan hang yang berburu. Sedang hang dalam keadaan ihram. Kita dalam ihram, hari ni kalau kita pergi buat haji atau buat umrah, kita dalam ihram ni orang bagi kita makan. Makan apa? Gulai daging, kurma daging. Boleh makan? Boleh. Dengan sebab bukan kita yang memburu. Tapi zaman Rasulullah dulu, mereka nak pergi buat haji, mereka nak pergi buat umrah, mereka berjalan, menempuh perjalanan hampir sebulan. Untuk nak sampai daripada Madinah ke Mekah, jalan jauh. Berhenti berapa kali berhenti. Berhenti bukan berhenti sejam, 2 jam. Berhenti sehari, 2 hari. Berhenti lah. Tengok cuaca panas sangat, berhenti pula. Jadi, dulu, zaman Rasulullah dulu, Madinah ni dia hutan. Dia hutan banat. Dalam perjalanan tu, jumpalah binatang-binatang yang disebutkan Al-An'am tu, kaki 4 yang halal dimakan. Jadi, mereka bukan boleh bawa bekal macam kita. Kita lah ni bekal yang duduk dalam pek siap dah tu. Kan? Buka main tuang bagi pangat. Tak payah tuang pun pangat dengan dia tu. Kau boleh makan terus. Mereka dulu kena bawa binatang hidup jalan ni. Jadi, dalam perjalanan tu Allah Ta'ala uji dengan binatang. Mungkin nampak kijang atau nampak kambing di lautan. Hambat. Sedangkan dalam ihram. Halal tak? Tak halal. Tak halal lah. Sebab daripada dalam ihram. Okey, tapi orang dalam ihram tangkap binatang, dia bagi kita yang bukan dalam ihram makan. Boleh? Kita boleh makan. Kita boleh makan daging tersebut. Yang tak boleh makan, dia pun yang tak boleh makan. Kata, walaupun daging itu halal, tetapi haram untuk orang yang berihram yang memburu binatang. Tak kira lah
kalau kata dia nampak burung merpati. Dia tangkap burung merpati, dia makan. Walhal halal burung tu. Tapi oleh kerana dia dalam ihram, dia buru binatang tersebut, haram dia makan. Hasil daripada buruan dia. Itu yang dia kata, wa antum hurum. Hampa dalam ihram tak boleh. Tapi kalau orang lain tangkap, orang lain sembelih, orang bagi orang dalam ihram makan, boleh tak? Boleh. Orang dalam ihram, boleh tangkap ikan tak? Hang dah nak pergi buat haji, siapa suruh hang pergi ke laut? Okey. Masalah pergi dengan kapal layak. Masalah, kan dulu mereka pergi dengan kapal layak, berapa bulan duduk di dalam laut. No? Kalau bawa bekal pun dia habis dah. Tu ni ada orang pergi dulu, heret yang kami lembu tak boleh ikut berat sangat. Tembus ikut kapal tu, you know? Ikan boleh. Pasal apa ikan boleh? Ikan bukan al-an'am. Faham? Ikan bukan al-an'am. Al-an'am ni apa dia? Binatang berkaki. Itu kena faham. Okey? Jadi ikan boleh. Itu cerita orang dalam ihram. Tapi nak makan, makanlah. Kita yang dalam ihram, kalau diberi makan bukan hasil buruan kita, bukan tangkapan atau sembelihan kita, kita boleh makan. Tapi jangan duk tanya mutawif pula nah. Ni daging boleh makan, ni di dalam ihram. Makanlah. Bukan hang yang sembelih. Maka makan. Faham kan? Wa antum hurum. Kemudian Allah Ta'ala sebut, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang dia kehendaki. Apakah yang dimaksudkan ayat ni? Last kali Allah Ta'ala buh. Bila Rasulullah ni baca ayat-ayat ni, ayat yang pertama daripada surah Al-Ma'idah baca kepada para sahabat, orang Yahudi tumpang dengar. Awaklah Allah Ta'ala pergi duk haram benda-benda yang patut halal. Orang Yahudi ni dia mengharamkan benda yang halal. Mereka rasa, pasal apa Allah Ta'ala buat bagi jadi susah? Susah apa? Kalau dalam ihram tak boleh tangkap binatang. Tak boleh. Pasal apa? Pasal apa? Kan Yahudi dia suka tanya pasal apa, pasal apa. Pepatah Melayu kata, malu bertanya sesat jalan. Tapi kalau tanya sangat-sangat, hang lagi sesat jauh. Bila ditanya kepada Rasulullah, awak Muhammad, dalam ihram tak boleh buru binatang. Ni kami ni lapar ni kau jalan ni. Sementara nak sampai, Mekah tak ada apa nak makan ni. Dah nak ambil binatang tak boleh. Pasal apa Tuhan hang tak bagi? Mereka akan mempersoalkan sedemikian. Jadi jawapan ni, Allah Ta'ala bagi, innallaha yahkumu ma yurid. Allah tu dia menghukum apa yang dia kehendaki. Terus saya tanya, kalau dia kata tak boleh, tak boleh. Terus saya tanya. Jangan tanya pasal apa. Kalau dia kata tak boleh tu, tak boleh. Allah Ta'ala ni dia punya pasal, dia nak buat apa pun, dia nak hukum tu, dia nak hukum ni. Kita tengok. Zaman Yahudi dulu, Yahudi Bani Israel mengharamkan makan lembu. Ada tak golongan yang sampai hari ni tak makan lembu? Ada kan? Ada golongan yang tak makan lembu sampai hari ni. Itu keturunan Yahudi lah. Keturunan Yahudi, kepercayaan akidah mereka yang tak makan lembu. Halal tak lembu tu? Halal. Lembu tu halal. Ini Allah marah. Benda yang Allah halal, kenapa kamu haramkan? Syirik. Syirik amali. Benda yang Allah Ta'ala halalkan. Makanlah benda yang dihalalkan. Pasal apa hampa nak mengharamkan? Ada orang yang diharamkan kat diri dia. Dia mengharamkan diri dia makan benda-benda berdarah. Makan sayang saja. Sebenarnya, di dalam binatang-binatang tu kan saya sebut dah tadi, Allah Ta'ala dah bagi dah segala jenis khasiat dalam tu. Tapi makan patut padan lah. Ni hampa lantak. Lantak sungguh-sungguh. Punya makan sup lembu ni, musim orang sembelih lembu tu. Orang buat sup kan hak yang segala kaki, dia hak kawan tu orang buat sup. Punya makan sup lembu ni, tahap belahak, terkelak seketul mai.
Lemak lembu hak yang beku. Kan lembu baru dia beku. Dia blok keluar mai dia betul. Oi, ingat kau apa? Lemak lembu. Sampai tahap tu lah hang puja. Lantak. Memang benda halal. Tapi kan Rasulullah ajak kita cara makan. Berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Ni sampai tak reti-reti kenyang ni apa reti? Punya makan sampai tak reti-reti kenyang. Sampai tak ada nak lapang macam makan. Tu kita nak terjadilah macam-macam. Kan? Ada pula mai golongan bila dia tengok makan tu penyakit, makan ni penyakit, makan tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Haram terus tak makan. Benda-benda sebarang jenis benda-benda. Bila dia mengharamkan benda yang halal, pantang tak apa, okey? Pantang tak apa. Pantang tengok lagi tak apa. Tapi kalau yang haram, itu dipanggil syirik amali. Fahamlah syirik amali? Kan saya kata, dia ada syirik ada dua. Syirik amali dengan syirik i'tiqad. Ini syirik amali. Mengharamkan sesuatu yang halal. Benda halal kot. Kecualilah kalau dia pantang, dia tak boleh makan dengan sebab sakit sedemikian, dia pantang. Tapi orang lain nak makan lah, dia tak boleh. Yang tu tak apa lah. Yang tu tak apa. Tidak susah lah. Syirik amali aku lama dah. Tak boleh dengan bersebab. Itu tak mengapa. Bukan dia mengharamkan ke atas dirinya. Itu tak dalam agama syirik. Kalau ditanya awak yang ni haram. Pasal apa kita orang Islam haram makan babi? Allah Ta'ala ada suruh haram. Allah Ta'ala bila mengharamkan sesuatu benda, ada sebab-sebab dia. Allah Ta'ala mempunyai sebab-sebab yang tersendiri. Bila kucing punya sega, aku punya teringin lah nak makan kucing tu. Teringin. Gebu sangat. Hak gebu tu bulu dia aja. Dia tak ada apa pun. Aduh, kamu sak mana? Nak kena bagi mandi kurus je. Hak kembang tang bulu tu je. Benda tu tak boleh, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala haramkan. Tak boleh makan dia. Ada ma yutla alaikum. Dalam ayat-ayat Allah Ta'ala dah cerita. Depa kuku depa bukan tumit tinggi. Kan? Kuku kuda tumit tinggi. Kuda boleh makan? Kuda boleh makan. Kuda belang boleh makan. Serta dalam hadis. Kuda belang boleh makan. Kalau kuda belang boleh makan, kuda hitam boleh makan tak? Boleh lah. Boleh kalau nak makan. Tapi dia, kuda ni, dia ialah binatang ternakan yang bersifat kenderaan. Dia pekerja. Kenderaan. Lebih baik kamu jadikan dia sebagai kenderaan daripada makanan. Tapi zaman kita lah ni mana naik kuda dah no? Tak ada siapa-siapa main naik kuda. Parking tak banyak sangat no? Satu jenis taik berselelek lah kot jalan. Okey baik, faham tak ayat pertama? Kita masuk ayat kedua. Ya ayyuhallazina amanu, dia panggil lagi kita. Allah panggil lagi kita, wahai orang-orang yang beriman. La tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu buat suka-suka. Buat suka-suka ni kepada syariat Allah. Syiar Allah. Okey. Apa dia syiar Allah ni? Lambang ataupun undang-undang Allah. Jangan hampa melampau kata Allah. Jangan kamu melampaui batas. Maksud dia la tahillu. La tuhillu. Tidak dihalalkan bagi kamu buat suka-suka dengan syiar Allah. Dengan syiar Allah. Apa dia syiar Allah ini? Iaitu dia sebut sini. Walasyahrul haram. Undang-undang Allah ni. Hampa jangan buat benda-benda yang melampaui batas pada syahrul haram. Bulan-bulan haram. Apa dia bulan-bulan muharam? Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. Ada 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram. Keempat bulan ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. 4 bulan ini dipanggil
sebagai syahrul haram. Bulan yang diharamkan kamu bergaduh sama sendiri, berbunuhan sesama sendiri, berperang. Nah, berperang sama sendiri, merosakkan tanaman ataupun bangunan. Nah, sesama kamu. Itu dipanggil bulan-bulan haram. Yang itu tak halal kata Allah. Jangan buat. Sebab apa? Okey, kalau kita tengok, tadi saya sebut awal tadi, surah Al-Ma'idah ni turun selepas perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, dalam senarai perjanjian Hudaibiyah, berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. Dalam tempoh tu, Allah Ta'ala kata jangan berperang. Jangan berperang. Kalau hangpa buat, haram. Kalau hangpa bergaduh sama sendiri, haram. Jangan buat. Kecuali kalau hangpa dikacau. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Walal hadiah. Hadiyu dipanggil. Walal hadiyu. Walal qalaid. Hadiyu ini iaitu binatang korban. Okey. Kita ada cop binatang. Kita nak korban. Contoh tahun ni, kita nak buat korban. Binatang mana? Pergilah tengok dekat tuan punya belah lembu. Ni, lembu ni aku nak beli, nak buat korban lah tahun ni. Itu dipanggil hadi. Hadiyu. Nah, ni saya nak cop lah lembu ni. Cop lembu ni saya nak buat korban. Simpan kat saya lah. InsyaAllah kata tuan tu. Kita pun bagi cengkeram. RM50. Lembu harga RM5,000 bagi RM50 agak-agak lah. Ada. Contoh. Bagi RM50. Saya nak lembu ni. Setama lembu lain saya berkenan kat lembu ni. Okey. Itu dipanggil hadiyu. Faham maksud hadiyu? Hadiyu. Wal qalaid. Qalaid pula lembu juga. Lembu ataupun binatang-binatang kita nak buat korban. Tapi yang dah dipakai kalung. Makna dia, okey, lendi tak buat kalung, dia buat subang. Dia pergi tembak subang, nombor 2. Ni dia punya. Tadi dia cok dengan mulut je. Tuan tu pergi tembak terus telinga. Pop. Nombor 2, tuan dia punya. Dia cengkeram, aku dah makan habis. Lembu tu ada lagi. Aku duk pakai subang. Pakai subang tu. Itu nama dia qalaid. Faham? Hampa jangan kacau. Kata Allah, la tahillu. Hampa tak boleh kacau. Tak usah duk pergi duk perah susu dia. Tak usah duk pergi sembelih dia. Pasal dah niat nak buat korban. Jangan kacau hadiyu. Jangan kacau qalaid. Tuan yang tukang belah lembu tu kena amanah. Aku tukar. Pasal orang tu mau berkenan. Aku bertukar. Aku pergi ke oleh dia sembelih buat kenduri. Tak boleh. Sebab dia dah jadi hadiyu. Faham tak? Faham maksud hadiyu? Sampai bubuh kalung nak. Dulu zaman Rasulullah dia bubuh kalung ikat satu rantai ataupun kain yang berwarna tanda dia cok dah. Ini mak nak kena sembelih. Untuk dijadikan binatang korban pada raya Aidil Adha. Itu maksud qalaid. Jangan kacau dah. Kita tengok susu dia banyak, pergi dia kacau susu dia, tak boleh. Okey? Tapi tengok keadaan lah. Cop lembu 2 tahun lagi nak buat korban, hari ni ambil cop dah, itu tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Kawan tu nak beranak, anak nak minum susu, kita pun nak tumpang minum susu dia. Itu dia hebat. Hampa tak boleh kacau. Bulan-bulan Muharram pun tak boleh berperang, hampa tak boleh menyakiti sama-sama sendiri. Lepas tu hampa jangan kacau binatang hadiyu yang dah orang tempah. Begitu juga dengan qalaid yang telah dikalungkan rantai di leher. Kita kata kalau kalung rantai mungkin kita tak boleh fikir. Tapi kalau kata ditanda, kita dapat tahu. Kan dia panggil tanda di telinga. Dia tembak tuan dia nanti stapler. Kesian tu. Sakit apa? Saya pasal tu lah susah sikit. Saya suka kesian kat pendatang. Nampak dia melambai-lambai benda tu kan. Dia telinga dia tu dia halau lalat kan. Nak ambil buah subang pelepak lah bunyi jelebisi. Saya dulu belah lembu saya tak bagi yo. Orang duk main buat lembu-lembu kat saya. Mak saya kata kena jual susah belah lembu. Kalau boleh nak ajak sidok satu katil dah.
Kemudian kata Allah lagi, wala aminal baital haram. Hampa janganlah kacau orang-orang yang menuju ke Baitul Haram. Hampa jangan ganggu orang nak pergi haji. Hampa jangan ganggu orang nak pergi buat umrah. Allah Ta'ala turun ayat ni. Nah, orang yang nak pergi bagi mereka pergi dengan aman dan sentosanya. Jangan hampa sekat tengah jalan. Jangan hampa menyakiti mereka. Jangan tak bagi pergi. Sebab tu, ayat ini bila dibawa datang, ditarik ayat ini pada zaman kita hari ini, berapa ramai orang nak pergi buat haji tak boleh. Betul tak? Pasal apa? Kota. Kota tak ada. Nah, kemudian apabila berlaku penyelewengan dalam pembahagian kota, hak yang punya daftar ni bertahun dah tunggu. Bertahun dah tunggu. Rasa-rasa macam tahun ni ikut panggil. Tengok-tengok orang tak panggil. Orang bagi adik-beradik orang tapi. Pembahagian kota yang tidak adil. Hak tu dapat pergi. Dia juga. Habis hak aku yang tak pernah sekali pun tak tertunai rukun Islam yang kelima ni macam mana? Okay, ini termasuk dalam yang Allah Ta'ala sebut. Tak halal. Hampa yang tukang buat kota. Hampa yang tukang buat visa. Saya bukan nak cerita bab politik siapa-siapa dak. Tapi nak cerita tentang kuasa. Nah, kuasa pada yang memegang kuasa. Allah Ta'ala sebut wala aminal baital haram. Hampa jangan lelut sekat. Jangan ganggu depa nak pergi buat. Depa dah cukup bekalan. Depa dah cukup kodrat. Sampai masa dia pilih hak yang tak pernah pi lagi tu bagi pi. Hak yang kali kedua sekat sat dulu. Utamakan yang tak pernah pi. Okey? Utamakan yang tak pernah. Pasal apa dia tu wajib? Ni dok yang tu juga pasal boleh letak harga tinggi sikit. Ayat boleh digunakan. Kata Allah, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata dengan maksud mencari rezeki dari Tuhan mereka dan keridhaannya. Orang yang nak pergi buat haji ni, nah, dia tak ada lain dan tak bukan. Dia nak cari fadla. Fadla ni kelebihan, keredaan. Nah, keredaan daripada Tuhannya. Anugerah teristimewa. Andai dapat dibuat haji. Pasal dia rukun kan. Umrah boleh. Umrah boleh sebab umrah ni dia tak bermusim. Sepanjang tahun kecuali pada musim haji je. Haji ni dia ada satu, setahun sekali dia main. Punya beratok dia dah yang ke berapa juta orang dah. Yang duk tunggu giliran. Juta lah ni dah. Dulu sungguh. Hang daftar tahun ni. Tahun ni juga hang dapat pergi. Nah. Masa saya tu masih lagi ada keistimewaan dia sebab tak ramai orang daftar. Saya daftar tahun ni tahun depan terus dapat pergi. Nah. Tak ramai juga. Tapi kalau ni, ingat anak beranak ni kena pergi daftar dah. Anak. Sementara nak panggil, 40-50 tahun. 50 tahun lagi baru dia nak panggil. Ingatlah orang yang pergi buat haji ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala dia nak fadlan min rabbihim. Dia nak cari keistimewaan di sisi Tuhannya. Waridwana. Dan redha Allah. Dia bukanlah nak belagak, nak abad kata dia lah yang boleh pergi buat haji. Dah. Wa idza halaltum fastadu. Tapi sudah kamu selesai daripada pekerjaan haji, fastadu. Ni Allah Taala ulang balik. Tapi kalau dah habis buat haji, fastadu. Hang burulah balik. Kalau hang kerja seorang pemburu, berburulah semula. Makna dia bukan dalam ihram. Bila habis ihram, bila dah bertahlul, halaltum fastadu. Bolehlah hang berburu semula. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin in saddu 'anil masjidil haram. Dan janganlah kebencian kamu itu kepada satu kaum lantaran mereka itu pernah halangi kamu dari masjid yang mulia itu menyebabkan kamu melewati batas. Ni Allah Taala tegur kepada Nabi SAW
dan pengikut-pengikut yang ikut Nabi buat umrah pada tahun ke-8 Hijrah dipanggil umrah qadha. Umrah qadha sebab Nabi nak pergi buat yang tersekat di Hudaibiyah, Nabi tak boleh pergi buat. Nabi tahlul ikhtisar, Nabi tak buat umrah, Nabi patah balik pergi ke Madinah. Pasal apa? Orang Yahudi tak bagi Nabi masuk. Tahun ni yang tak boleh buat umrah. Jadi patah balik. Tahun depan masuk pergi. Bila tahun depan masuk pergi buat umrah, Allah Ta'ala bagi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajrimannakum syana'anu qaum, kata Allah. Janganlah kamu benci. Jangan kamu nak balas dendam kepada satu kaum yang pernah halang kamu daripada buat umrah. Dia pernah halang kamu daripada masuk buat haji. Dia pernah halang kamu daripada masuk tawaf. Jangan, kata Allah. Biar api kat mereka. Maknanya, kesimpulan ayat ni Allah Ta'ala pesan, kita jangan balas keburukan yang orang buat dekat kita dengan keburukan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu pesanan Allah kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia tak mendengar. Mana boleh? Itu mereka buat kat kita macam-macam. Kita dah main berjalan lama. Kita dah duduk tunggu. Mereka tak bagi, mereka halau kita. Kita masuk, kita perang dengan mereka. Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala wujudkan Syahrul Haram, bulan-bulan haram. Itu kata antak tadu, Allah Ta'ala tak bagi. Tak, jangan melampau batas. Sebaliknya, Allah Ta'ala pesan, wa ta'awanu 'alal birri. Bantu membantulah. Tolong menolonglah. 'Alal birri, di atas melakukan kebajikan. Nak buat baik, tolong menolong. Tengok orang susah, tolong dia. Bagi dia senang. Tengok dia sakit, tolong dia. Bagi dia sembuh. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ketakwaan. Takwa ni mana dia? Tengok dia tak reti, tolong ajak dia bagi reti. Tengok dia jahil, bagi ilmu dekat dia. Sebab apa? Untuk meningkatkan ketakwaan dalam dirinya. Kata Allah lagi, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu membantu, tolong menolong 'alal ismi, untuk melakukan dosa-dosa dan udwan, permusuhan. Jom, aku teman hang tepi rumah kau tu, kita serang habis-habisan. Tak boleh. Tak boleh. Bagi nasihat kat dia, tak apalah, sabarlah. Tak rugi orang yang sabar. Maafkanlah dia. Tak luak pun kalau kita maafkan dia. Ni dah berdendam lama-lama sampai suruh. Aku cukup tak boleh tengok muka dia tu. Sebelah mata tak boleh pandang. Tak boleh pandang sebelah, pandang dua-dua belah. Hak yang kawan tukang ikut tu tak ada kena-mengena pun. Aku tak maaf. Han tak kawan dengan dia. Dah aku kawan dengan kau ni tak kawan kau ni, aku tak kawan dengan kau ni. Kalau aku kawan kau ni, aku tak kawan kau ni. Itulah susah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu membantu untuk melakukan dosa dan juga permusuhan. Buat baik, nasihat orang buat baik. Tak apa. Tak rugi bagi nasihat kat dia. Dah, tapi aku sedih lah dia buat kat aku begini. Tak apa, sabar. Buat baik dengan dia. Jangan pernah letih untuk melakukan kebaikan. Maafkanlah dia. Itu Allah Ta'ala buat main. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah pada Allah. Atas setiap perbuatan yang melampaui batas. Atas kata-kata yang keluar. Hati yang menerima, telinga yang mendengar. Jaga, semua kena jaga. Innallaha syadidul iqab. Serah ke Allah. Kita tak boleh nak balas kejahatan yang pernah dia buat. Serahkan pada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu, hukuman Allah itu, siksaan Allah itu amat-amatlah keras. Tak susah hati ya. Tak apa hang. Dunia hang lepas. Dunia hang terlepas. Akhirat itu hang terimalah. Terimalah. Macam itulah yang berlaku pada zaman Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mana baginda nak masuk buat umrah, baginda disakiti, disakiti. Dah masuk pergi buat umrah, depa pesan, orang musyrik pesan, jangan jual apa-apa kat orang Islam. Termasuk 2,000 orang. Jangan jual apa jenis makanan. Jangan bagi mereka minum apapun kecuali zam-zam saja. Rasulullah masuk tu. Mereka tak boleh duduk lebih daripada 3 hari. Boleh duduk takat 3 hari sahaja. Hari pertama jangan bagi tawaf lagi. Hari pertama mereka masuk, mereka ziarah rumah lama. Kan Rasulullah dia ada satu rumah yang ditinggalkan dekat dengan Baitullah. Hari pertama. Hari kedua diberi tawaf, hari ketiga diberi sa'i, jadi hambatlah suruh balik. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Maknanya minum selin zam-zam lah. Mereka ada meniaga makanan, jangan jual kat orang Islam yang duduk dalam ihram tu. Jangan. Yang Rasulullah tu berlaku itbaq dalam pakaian ihram ketika tawaf. Berlaku ramallah ketika mana tawaf pusingan pertama, kedua, ketiga. Berlaku ramallah ketika mana hari ni tiang hijau. Nampak tiang hijau? Orang lelaki kena berlari-lari anak. Dulu tiang hijau. Jadi dia bawa lampu hijau panjang gitu. Itu ramallah. Ramallah itu lari-lari anak. Pusingan pertama berlari-lari anak. Kedua dan ketiga lah ni jangan duk lari cik no. Nak suar kaki pun jenuh. Kan? Tapi dulu sahabat lari lah. Mereka tu duduklah di atas bukit sofa. Duduk tunggu. Yang lagi besar ni naik duduk di atas Jabal Qubais. Tunggu tengok. Nak mampus tak mereka ni 3 hari kita tak pergi makan. Nak tengok apa ni? Nak tengok hak yang duduk sa'i tu. Sa'i tu jauh jugalah. Kan? 1 kilometer kan? Pergi balik 3,5 kilometer tu. Nak dapat habis 7 pusingan. Rupanya sahabat dia lari. Kan Rasulullah kata, itbaq. Waktu tawaf dia itbaq. Pakai selepang tu. Buka ni. Bau kanan. Buka lah, tengoklah bau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tengok body Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah hampa. Orang hebat. Katakan tak makan 3 hari tak jadi apa lah orang besar. Macam saya ni cakap puasa sebulan sinci pun tak turun. Orang besar. Perasa dia kata tunggu. Dah lah panas. Jabal Qubais tu. Tunggu mereka lari, kita tak bagi makan mereka lari. Rasulullah kata, teringin nak makan roti, niat ketika minum zam-zam tu, ni aku makan roti. Teringin nak makan daging, niat ketika minum zam-zam tu, ni aku makan daging. Rupanya, mukjizat zam-zam ni, apa yang kita niat, dia jadi. Esok ni teringin nak makan nasi lemak. Orang Malaysia, niat. Pada orang Malaysia pisak je, no? Sak saja. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita akan sambung dengan izin Allah, rezeki daripada Allah. Ayat ketiga. Yang saya kata, ayat ketiga dia bukan madani. Dia maki. Dia maki. Pasal apa ayat ketiga jadi maki, tak madani? Sambung minggu depan. InsyaAllah. Panjang umur, sihat tubuh badan. Kita sambung ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik, saya buka soalan. Ada yang nak bertanya? InsyaAllah mampu saya jawab. Tak mampu saya tangguh. Ya. Siapa panggil? Kak Jamilah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, terima kasih.
tentang jari yang dipotong. Jari itu dia satu juzuk daripada juzuk badan kita. Satu anggota daripada anggota kita. Bagaimanakah kita nak menguruskan jari itu? Tak perlu disembahyangkan, tak perlu dikapankan, hanya ditanam sahaja. Tanam ni boleh tanam tang mana-mana. Tak semestinya ditanam di tanah perkuburan. Katalah kita nak tanam, kalau rumah atas tanah lah, boleh tanam di tepi-tepi rumah. Pun boleh. Jangan sampai boleh dimakan anjing. Itu saja. Nah? Basuh dulu. Kalau dia kan dah dipotong ada darah, cuci dia dulu. Cuci dia dulu, balut, lepas tu tanamlah dia. Balut dengan biasa je, dengan kain ke, dengan kertas ke, tak mengapa. Dia tidak ada syarat macam satu jasad yang kita uruskan jenazah. Koreklah bagi dalam, takut sekali lagi binatang korek, makan dia. Okey. Kalau kita nak buang, boleh tak? Boleh, harus hukumnya. Tapi adalah tak cantik. Jari itu sebahagian daripada anggota kita yang akan balik dengan kita, yang akan menjadi saksi di akhirat nanti atas segala amalan yang kita buat. Sempurnakan dia elok-elok. Kalaulah tanah perkuburan tu terbuka macam di sini, di tepi-tepi tu korek, tanam. No? Kalau dia terbuka macam ni. Tapi kalau dia tertutup, susahlah kan? Rasa-rasa sini terbuka kan? Siapa-siapa boleh masuk, api dekat situ. Pun tak apa. Dibolehkan. Sama-sama. Ya? Okey, baik. Terima kasih. Lembu yang kena langgar kereta. Kita kata duk hap-hap lah. Tak mati lagi. Kita sembelih. Boleh. Halal daging dia dimakan. Sebab dia mati dengan sebab sembelih. Tumpah darah dia. Bila tumpah darah dia tu, dia keluar habis daripada saluran tu, mana tumpah darah dia, halal dimakan dagingnya. Yang anjing gigit sepuluh, tapi dia hidup lagi. Boleh kita sembelih. Buang separuh tu. Ataupun kalau nak makan pun boleh. Sama pada bahagian yang dia gigit tu. Boleh makan. Saya dulu, saya bela lembu balik sana jalan. Rumah saya belah sini, jalan balik sana. Bukit. Saya akan bagi lintah lembu dan kambing saya. Satu hari lembu ni dia macam ketegak sikit, dia tak mau balik. Dulu kan kereta tak banyak macam ni. Bila nak bagi lembu kambing tu lintah jalan, kita kena sekat kereta yang jarang-jarang sebiji lalu tu. Hari tu dia tu tak mau balik. Orang dah azan maghrib. Saya tak boleh nak bawa balik lembu dan kambing semua. Jadi saya merajuk kat lembu tu, saya tinggal dia. Punya pasal hang lah. Tak pergi hantar balik. Dia pun gamuk cari mak tak ada, apa tak ada. Sambil keria dia balik. Mai sebiji bah kilang yang kata jarang-jarang kereta tu, langgak dia. Bila langgak dia patah kaki dia. Patah, kawan yang driver tu mai panggil mak saya, kata ni dia langgak lembu makcik. Pergi tengok, masa tu baru teriak, tadi hang mampu fikir hang balik, tak apa. Balik sudah. Lepas tu, okey. Mak saya ni dia pandai buat syariat dah. Dia kata tak apa sembelih. Dia suruhlah ayah saya sembelih. Janganlah saya kata siksa dia. Dah lah kena langgak. Hang pun nak pergi sembelih pula bagi mampu. Jangan, saya duk kata haram. Masa tu orang kata jahil. Syirik amali tu. Tu syirik amali. Tak boleh saya kata. Menyakiti binatang yang dah sakit. Binatang. Bukan makhluk manusia. Maka ketika tu disembelih. Dan dagingnya dibahagi-bahagikan. Dibahagi-bagi. Halal dimakan sebab dia cedera. Kita sayang ke daging tu. Sebab daging tu daging halal. Boleh. Sebab dia masih bernyawa. Tapi kalau dia tak ada nyawa, jadi bangkai. Dia jadi bangkai, haram dimakan. Besar lagu mana pun, tak boleh. Ayam kena hawak aduk melengung tu. Tapi, dalam dia ada kuman.
Kita ni tak kira kan, sayang kan. Ayam kalau kena hawak sekandang, no? Habis. Kita sayang, kita sembelih, kita makan. Boleh makan, tapi dia ada kuman. Tak boleh lah. Kalau dia memudarat diri, jadi tak boleh lah. Tapi halal lah. Nah, halal lah. Okey. Masalah lain? Ya, Kak Farida silakan. Sarah dengan Farida. Saya utamakan Kak Farida dulu. Sekejap lagi saya beritahu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Okey. Kenapa kaldai baral lah. Nah, kaldai tidak dihalalkan makan dagingnya. Okay. Kaldai ni dia adalah binatang yang disumpah sebenarnya. Dia disumpah dengan kebodohannya, dengan kemalasannya. Nah, ada diceritakan zaman Nabi Allah Sulaiman. Nah, baral ni dia menjadi tunggangan kepada jin dan syaitan. Nah, zaman Nabi Allah Sulaiman dia menjadi tunggangan kepada jin dan syaitan untuk melakukan kemungkaran. Jin dan syaitan dulu zaman Nabi Allah Sulaiman, memang Nabi Allah Sulaiman nampak Nabi Allah Sulaiman akan suruh buat kerja. Nah, dia akan buat kerja dengan penuh ketaatan. Tapi apa-apa pun dia akan suruh kaldai ni pergi curi dengar. Ni Sulaiman duk berbincang apa, nak buat apa. Hang pergilah dengar. Dia sembang lah, dia cerita dekat jin dengan syaitan yang dirantai ni. Dia menjadi tunggangan. Macam kita kata hamba suruhan. Nah, hamba suruhan. Dan kemudian lepas daripada tu, bila Nabi Allah Sulaiman dapat tahu kata dia yang selama ni menjadi hamba suruhan kepada jin dan syaitan ini, maka dia disumpah binatang itu lembab dan bodoh selama-lamanya. Memang lembab dan bodoh selama-lamanya, dan sesiapa juga yang memakannya akan lembab dan bodoh. Salah satu sebab musabab. Salah satu sebab musabab. Ada yang makan tapi bukan Islam lah. Bukan Islam. Ada juga yang kata boleh makan tapi makruh. Wallahualam. Saya tak berani nak uraikan lebih-lebih. Kak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Yang dikatakan iddah ni tak boleh pergi ke mana pun. Nah, apa kepentingan dia pergi kubur? Kalau dia boleh nampak suami dia dalam kubur, boleh dah pergi. Tapi tak nampak. Duduklah di rumah. Bacalah dari rumah. Allah Ta'ala kata, fa inni qarib, aku tu dekat dengan hampa. Hampa minta dekat aku. Aku bagi. Hampa nak minta kesejahteraan dia dalam kubur. Aku bagi. Jadi hampa taat dekat aku. Aku suruh hampa duduk di rumah. Kemudian nak kenduri cucu dia. Kenduri kenara. Kenduri cucu dia. Dia nak pi. Kalau dia tak pi, perkahwinan itu tak sah. Dia kena pi. Katalah. Tok hang tak mai. Akad nikah tak sah. Dia kena pi. Waktu tu. Tapi, kalau dia tak pi pun sah. Tak sah pi lah. Umur 82 tak seronok lah duduk ingat-ingat ramai-ramai. Duduk di rumah dulu. Bukan 4 tahun punya edah. Kan? Sat saja. 4 bulan. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Mai kuliah pun tak boleh. Kan? Kecuali lah kalau kawan tu buta huruf. Dia boleh pergi. Dia tu duk belajar mengaji. Belajar mengaji, dalam tempoh tu suami dia meninggal. Dia macam mana dia dah edah boleh pergi? Boleh. Sebab dia memang jahil. Dia boleh pergi mengaji. Tapi kalau dia dah boleh, dia dah pandai, dia tak boleh pergi selama tempoh dalam edah. Tapi kalau dia nak ziarah abang dia, mak dia, ayah dia, anak dia sakit, boleh. Walaupun dalam edah. Tapi jangan lama-lama. Jangan tidur 6 hari, 7 hari. Habis tengok, selesai, balik. Itu boleh. Antara yang boleh lah. InsyaAllah. Orang meninggal boleh. Orang meninggal saudara terdekat, boleh. Boleh pergi ziarah.
Wallahu a'lam. Beno? Habis saya mohon maaf atas kekhilafan diri saya sendiri. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu daripada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan, 'indal mauti syahadatan, wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima, ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lil muslimin fi Palestin, Allahumma ansur lil muslimin fi Gaza, Allahumma ansur lil muslimin fi kulli makan, Allahumma ansur lil muslimin fi dunya wal akhirah, Allahumma ansur lil muslimin 'alal qaumidz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Makasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih.